Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 30 Januari 2024. Kita ke berita utama. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah selamat tiba di Pangkalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Kuantan pukul 11.58 pagi tadi bagi menyempurnakan istiadat keberangkatan balik baginda berdua. Ketibaan baginda menaiki pesawat khas diiringi dua pesawat udara TUDM. Ketibaan Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah disambut pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah berserta ananda dan kerabat di Raja Pahang. Keberangkatan balik baginda turut disambut Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dan kira-kira 10,000 rakyat yang berhimpun di pangkalan udara tersebut. Baginda berdua kemudian diiringi ke pentas diraja melintasi pasukan kawalan bertombak diikuti persembahan tabik hormat diraja oleh pasukan kawalan kehormat utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang diketuai Major Muhammad Erid Abdul Rahman sambil diiringi lagu negaraku oleh Pancaragam TUDM diketuai Lieutenant Colonel Muhammad Rizal Muhammad Noor. Tunggu kenyataan rasmi daripada Lembaga Pengampunan. Itu kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa ketika ditanya sama ada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dibebaskan oleh Lembaga Pengampunan. Bagaimanapun, beliau yang juga terbabit dalam mesyuarat tersebut tidak memaklumkan bila kenyataan rasmi itu akan dikeluarkan berhubung pembebasan Najib. Semalam, utusan Malaysia melaporkan Lembaga Pengampunan bermesyuarat di Istana Negara yang dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan difahamkan salah satu agenda mesyuarat adalah mengenai pembebasan Najib. Namun, Zaliha enggan mengulas lanjut mengenai agenda mesyuarat berkenaan, memandangkan ia adalah perkara sulit. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar Majlis Peluncuran Draft Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 hari ini. Kewibawaan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyelesaikan dan merungkai kemelut politik serta menggagaskan kerajaan perpaduan telah membawa kestabilan kepada negara ini. Menerusi satu hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia secara tidak langsung mendorong usaha mengangkat darjat dan martabat negara ke tahap lebih tinggi dan berjaya. Justru beliau berkata pemerintah 5 tahun Seri Paduka akan dikenang seluruh rakyat Malaysia. Hari ini, Sultan Abdullah menamatkan pemerintahan selepas memenuhi tempoh 5 tahun di atas tahta sebagai Ketua Utama Negara bermula 31 Januari 2019. Sultan Abdullah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah selamat kembali bersemayam ke Pahang selepas pulang berangkat dari Istana Negara sebelum melalui dataran Parlimen bagi istiadat rasmi perpisahan. Dalam hari itu, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 menerusi mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 khas pada 27 Oktober 2023 lalu akan dimasyurkan esok bagi menggantikan Al-Sultan Abdullah. 3 anggota polis trafik ditahan bagi membantu siasatan kes video tular menawarkan bayaran RM100 terhadap pempengaruh media sosial dari United Kingdom UK bagi menyelesaikan saman kesalahan trafik. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, kesemua anggota berusia antara 37 hingga 42 tahun direman 3 hari bermula hari ini hingga Khamis depan untuk siasatan lanjut. Katanya ketiga-tiga mereka merupakan anggota daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kontijen Perak dan siasatan kes dijalankan mengikut Seksyen 384 Kanun Kesiasaan, Seksyen 17-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Sementara itu, Muhammad Yusri turut menyeru mangsa agar tampil memberi kerjasama kepada pihak polis bagi membolehkan tindakan segera dijalankan. Katanya, orang ramai juga dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi yang akan menjejaskan siasatan polis.
Seorang pembantu kedai runcit didenda RM7,000 oleh Mahkamah Magistrate Ipoh hari ini selepas mengaku bersalah mencabul pelancong warga Sepanyol dan memiliki video lucah minggu lalu. Tertuduh Muhammad Aiman Daniel Muhammad Najib 22 tahun dijatuhi hukuman itu selepas mengaku bersalah terhadap dua pertuduhan. Mengikut pertuduhan pertama, lelaki itu didakwa telah menggunakan kekerasan jenayah terhadap seorang wanita berusia 22 tahun di lorong seni atau lorong Parlimen Ipoh berdekatan Masjid Sultan Idris Shah kedua pada pukul 7 petang 24 Januari lepas. Tertuduh juga berdepan hukuman kerana memiliki video lucah di dalam telefon bimbit ketika ditahan di tepi jalan di Jalan CM Yusof Ipoh pada pukul 6 petang 25 Januari lepas. Mahkamah kemudiannya menjatuhkan hukuman denda RM5,000 dan RM2,000 bagi setiap pertuduhan selain dikenakan hukuman penjara 2 bulan sekiranya gagal membayar kedua-dua denda berkenaan. Pelakon sensasi Sharifah Sakinah sekali lagi mencuri perhatian netizen selepas berkongsi video dirinya mendukung seekor anak anjing sambil menari. Menerusi perkongsian yang dimuat naik Sakinah atau nama lengkapnya Sharifah Nurul Sakinah Sheikh Abu Bakar Al-Khairat dalam Instagram story miliknya, pelakon berusia 35 tahun itu dilihat menggendong anak anjing berwarna putih dengan topokan hitam itu dengan gembira. Difahamkan video tersebut diambil semasa Sakinah sedang bercuti di Pulau Peranginan terkenal Bali, Indonesia. Aksi yang dikongsikan Sakinah atau mesra disapa Kinah itu kemudiannya tular dalam media sosial sehingga mendapat kecaman dan respon negatif oleh netizen apabila menganggap perbuatannya itu tidak sensitif sebagai seorang wanita beragama Islam. Berita luar negara, gara-gara mahukan kelainan dan keunikan dalam perkahwinan, sepasang pengantin sanggup membakar diri sendiri pada majlis perkahwinan mereka. Lapor portal antarabangsa Gabe Jessop dan Embir Bambir yang merupakan pelakon lagak nyeri sengaja berbuat demikian kerana mahu mengadakan konsep majlis perkahwinan yang unik. Rakaman video lagak nyeri berbahaya pasangan pengantin itu tular di media sosial dan pasangan itu dilihat sedang berjalan berpegangan tangan dengan pakaian mereka dalam keadaan terbakar. Aksi itu diperhatikan oleh ahli keluarga dan tetamu majlis yang hadir turut bertepuk tangan dan bersorak. Rakaman itu menerima pelbagai reaksi termasuk rata-rata warganet mempersoalkan bagaimana rambut kedua-dua pengantin itu dapat bertahan dalam keadaan demikian. Istana Al-Qasimi di Bandar Ras Al Khaimah, Dubai dinobatkan sebagai istana paling berhantu di dunia disebabkan berlakunya pelbagai kejadian menyeramkan. Istana ini ditinggalkan selama lebih 3 dekad selepas pemilik Sheikh Abdul Aziz bin Humaid Al-Qasimi dan keluarganya berpindah. Dihiasi lantai makmar, lampu cendelier dan pelbagai karya seni, istana 4 tingkat dilengkapi 35 bilik tidur itu mengambil masa 15 tahun untuk dibina. Kabar angin menyatakan Sheikh Abdul Aziz berpindah kerana mengalami kejadian aneh seperti perabot terbang sendiri, wajah kanak-kanak muncul di tingkap dan dinding serta barang hilang secara tiba-tiba. Golongan agamawan dipanggil untuk menghalau elemen tidak diingini dari istana tersebut. Mereka turut membuang potret yang memaparkan wajah manusia dan haiwan selepas menyatakan bahawa ia menarik kedatangan jin. Kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Beralih ke berita ekonomi, Lembaga Tabung Haji TH menawarkan hadiah pakej umrah dan wang tunai untuk dimenangi pendeposit menerusi pelbagai program menarik yang dianjurkan sepanjang 2024. Pendeposit TH berpeluang menjadi pemenang menerusi 5 program utama yang akan dijalankan sepanjang tahun iaitu Al-Farah, Carum dan Simpan, Bijaknya Menabung, Terpaling Sayang dan Auto Simpan at
T. Haijari. Menerusi program Al-Falah, bijaknya menabung dan carum dan simpan, pendeposit hanya perlu menambah simpanan di akaun TH tanpa melakukan transaksi pengeluaran untuk penyertaan. Menurut TH, dengan caruman bulanan serendah RM100, pendeposit berpeluang menyertai program carum dan simpan yang menawarkan pakej umrah dan pelbagai hadiah lumayan. Dalam pada itu, bagi meningkatkan kesedaran tabungan haji dalam kalangan ibu bapa terhadap anak mereka, TH juga telah merangka pelbagai program khusus untuk pendeposit muda berumur 17 tahun ke bawah, antaranya program bijaknya menabung di mana pendeposit juga berpeluang memenangi pelbagai hadiah menarik. Taukir kedai emas dan peminat barangan kemas kini boleh bersedia bagi mendapatkan nombor pendaftaran istimewa NPI iaitu siri Gold yang ditawarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Siri nombor pendaftaran Gold itu akan mula dibuka secara bidaan kepada orang ramai menerusi sistem JPJ e-Bid bermula 1 hingga 5 Februari ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lau Siu Fok, siri nombor pendaftaran itu ditawarkan sempena sambutan Jubli Emas Hari Wilayah Persekutuan ke-50 yang bakal disambut hari Khamis ini. Beliau berkata lagi, pihaknya juga berharap hasil kutipan jualan nombor pendaftaran Gold dapat melepasi rekod RM35 juta yang diraih menerusi siri FF sebelum ini. Berita sukan, penyerang Johor Darul Takzim JDT Fernando Forestri kini muncul sebagai penjaring terbanyak bagi pemain Itali untuk tahun 2023. Berdasarkan sebuah hantaran yang dikongsikan Johor Southern Tiger di laman Facebooknya, pemain berusia 34 tahun itu meledak 21 gol dalam 30 aksi bersama pasukannya yang memenangi gelaran double quadruple dan menamatkan musim tanpa sebarang kekalahan domestik. Lebih membanggakan, jumlah 21 gol itu berjaya mengatasi jumlah jaringan di lakar nama-nama besar di Eropah seperti Domenico Berardi yang hanya meledak sebanyak 20 gol dalam 33 penampilan bersama Sassuolo dan Kiro Immobile yang menjaringkan 14 gol buat Lazio. Manchester United berkata mereka sudah mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah disiplin dalaman yang membabitkan Marcus Rashford. Perkara ini tercetus selepas pemain berusia 26 tahun itu dikatakan tidak hadir bagi sesi latihan Jumaat lalu dan tidak hadir ketika The Red Devil menang 4-2 ke atas Newport County pada pusingan keempat Piala FA Inggeris kemarin. Kelab itu sebelum ini menyatakan penyerang England dilihat berfoya-foya di kelab malam di Belfast pada awal minggu lalu sehingga tidak sihat untuk beraksi pada saingan kemarin. Untuk rekod, Rashford merupakan pemain terbaik tahunan United bagi kempen 2023-2024 dengan menjaringkan 4 gol. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 31 Januari 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja dari saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.